hurrun, merdeka. Anak itu merdeka, walaupun ibunya hamba. Yang pertama. Yang kedua, nasib. Nasib. Dalam surah apa tu nasib? Baca syarah. Apa dia? Lagi. La ilaha illallah. Sahih. Jom. Dalam surah wati dengan izin rahim, maka yang pertama, rahim itu tidak akan dikenakan hukuman had. Yang kedua, dia wajib membayar mahar misil. Jadi ikrah ni berlaku selepas izin daripada rahim. Yang ketiga barulah munasabah. Anak itu hukumnya merdeka dan sambung nasab. Maksudnya mana-mana surah yang dinafikan had daripada pelaku, maka anak itu adalah dikira merdeka. Bukan merdeka, anak itu dikira bersambung nasab. Dia dikira bersambung nasab. Sebab kalau dalam kes mukrah secara umum, satu orang itu telah merogol, lalu perempuan itu mengandung, jadi tidak sabitlah nasab anak itu kepada perogol tadi. Tak sabit nasab. Kerana anak yang lahir daripada zina, walaupun sebelah pihak sahaja, maka anak itu tidak bersabit nasab. Okey, seterusnya. Wa alaihi qimatuhu lirahim. Ini perkara yang keempat. Perkara yang keempat, satu, dia kena bayar mahar. Yang kedua, dia kena bayar qimatul walad kepada rahim. Empat perkara. Dia kena bayar mahar sebab dia telah menceroboh budak tanpa kerelaan. Dia perlu membayar qimah sebab bila dia setelah setubuh anak hamba itu, sepatutnya hamba tu kalau kahwin dengan orang lain, anak dia adalah anak yang hamba. Faham? Tapi oleh kerana dalam surah ini watinya wati sebegini syubhah, maka anak tu jadi merdeka. Jadi dia merugikan rahim. Rahim rugilah. Sebab kalau anak itu hamba, rahim untung. Tapi oleh kerana kes yang begini, anak tu merdeka. Bila merdeka berlaku kerugian kepada rahim, maka si wati itu perlu menggantikannya qimah. Terusnya.
Hmm. Hmm. Walau atlafal marhunah, telah talaf marhun, dan telah qabad badalnya. Maksudnya marhun telah musnah, kemudian telah diganti rugi oleh pihak yang memusnahkannya, maka yang diganti itu akan menjadi rahan secara otomatik. Walau atlafal marhuna wa qabada badalahu sara rahnan. Contohnya orang ketiga ajnabi yang itlafkan, maka ajnabi kena bayar, kena ganti. Dan kalau ganti itu telah diqabad, maka benda itu jadilah rahan secara otomatik. Kemudian wal khasmu fil badali ar-rahin. Kemudian maksudnya siapa yang boleh bawa kes menuntut badal ni? Ajnabi telah memusnahkan barang yang sedang digadai, maka ajnabi itu perlu buat ganti rugi. Jadi siapakah yang boleh jadi khasam, yang boleh bawa kes ini ke mahkamah dan menuntut supaya dibayar ganti rugi? Rahin ke murtahid? Maka di sini dinyatakan al-khasmu dalam kes ini adalah rahin. Rahin boleh menuntut sebab dia tuan, maka tuntutan dia akan didengar. Tapi kalau rahin tak tuntut, murtahin tak boleh tuntut. Faham? Murtahin tak boleh tuntut. Tapi kalau rahin tuntut, dia bawa kes, dia nak minta ajnabi itu buat ganti rugi, maka murtahin boleh. Dia kata dalam syarah, falil murtahini huduru khusumati. Murtahin boleh datang mencelah sebagai pemerhati ke, sebagai pencelah ke, boleh. Faham? Sebab kalau barang orang lain, pihak pemilik tidak menuntutnya, maka orang lain tak boleh buat tuntutan. Mahkamah tak dengar lah. Sebab tuan dia tak buat tuntutan, kita tak ada apa-apa kaitan dengan barang tersebut, maka tuntutan kita tidak akan didengar. Faham? Lagi? Falau wajaba qisasun, maksudnya hamba itu telah diitlaf dengan jalan bunuh. Faham? Maka wajiblah qisas kepada ajnabi. Jadi siapakah yang akan menuntut qisas ni? Ar-rahin, sebab dia tuan. Iktasar rahin. Wafata ar-rahnu. Dan setelah si rahin ini menuntut qisas, tiada lagi lah rahan. Dia tak ada badal, sebab kisah ni mana ada badal. Pihak yang membunuh itu dibunuh, maka tak ada apa-apa yang menggantikan tempat hamba yang dibunuh. Maka dikira telah terbubarlah akad transaksi rohan antara mereka berdua. Tapi kalau contohnya dia tidak mengambil langkah menuntut qisas, tapi dia mengambil langkah menuntut diat, menuntut diat, fa in wajabal mal bi'afi, itu dia maafkan, au dia tu musallamatun ila ahlihi kan. Maka fa in wajabal mal bi'afi au bijinayati khata'in. Tapi kalau dia maafkan, maksudnya dimaafkan, dia tak tuntut qisas, okey, boleh. Sebab apa? Sebenarnya kalau dia maafkan, tak tuntut qisas, menguntungkan murtahin. Sebab bila tak bayar qisas, bayar duit, bayar unta, duit lah sekarang ni. Maka unta tu, yang diat tu, 100 ekor unta tu, boleh dijadikan badal kepada marhun. Okey, hamba dah mati, sekarang kita ada backup dia, iaitu dalam bentuk apa? Duit, ataupun asalnya adalah unta. Pihak keluarga, pihak wali kan, bahkan dia boleh maafkan pun. Dia kata kami duit pun tak nak, kami maafkan secara 100%.
Dalam kes lain dia boleh bertindak demikian, tapi dalam kes rahan tak boleh. Dia hanya ada pilihan maafkan daripada kisos, pindah kepada diat. Dan dia tak boleh pergi lebih daripada itu, iaitu maafkan diat juga. Tak boleh. Dia kata qatil tak payah bayar apa pun. Tak boleh. Sebab apa? Lam tak sah. Sebab kalau dia maafkan qatil, tak payah diat pun tak payah bayar, maka dia akan menjejaskan hak murtahid. Sebab paling kurang bila diat tu dibayar, diat tu boleh jadi marhun. Jadi kalau dia maafkan itu juga, maka ruang yang nak menggantikan marhun tu kekal kosong. Maka terjejaslah hak murtahid. Tak boleh. Tidak sah ibra' murtahin akan janiyah. Al-janiyah tu maf'ul. Murtahin tak ada kaitan. Faham? Dia tak ada apa-apa kaitan yang nak boleh ibra'. Ibra' ni maksudnya maafkan dan kata tak payah bayar. Jadi murtahin kata tak payahlah, jani ni tak payah bayar apa-apa. Dia pun kami tak nak. Tak ada kesan dia punya ibra', sebab dia bukan tuan. Pihak yang boleh buat ibra' ni faham kan? Menyatakan tak perlu bayar. Elak dia jelas, li'annahu laisa bimalik, dia bukan tuan. Macam mana pula orang yang bukan tuan boleh melangsaikan harta, boleh menyatakan tak perlu bayar hutang yang milik orang lain pula. Jelas. Kemudian habis. Kemudian masalah gadaian lagi. Gadaian ni ada pelbagai benda yang boleh jadi gadaian. Gadaian ni dia boleh beranak, dia boleh keluarkan hasil. Kalau pokok, keluarkan buah. Kalau binatang, keluarkan anak. Kalau manusia pun keluarkan anak. So dia telah gadai lembu, kemudian lembu tu beranak. Adakah anak itu automatik menjadi gadai juga? Faham tak? Dia gadai lembu jantan, lembu betina, dua-dua ni gadai. Kemudian dalam proses dia punya tempoh tu lama, 2 tahun contohnya hutangnya, maka beranaklah lembu tu. Jadi adakah anak lembu itu automatik menjadi gadaian? Dia kata apa? Wala yasri ar-rahnu ila ziyadatihi al-munfasilah. Ziyadah ada dua, satu ziyadah muttasilah, ziyadah munfasilah. Yang tidak akan merebak hukum gadaian itu kalau ziyadah tu jenis bercerai, asing. Contoh buah, contoh lagi anak, telur, bayd. Berbeza kalau gadaian itu adalah jenis muttasilah. Contoh lemak. Contoh lagi pokok jadi besar. Masa digadai tu lembu tu 30 kilo. Lepas gadai jadi 50 kilo. Itu dipanggil ziyadah kan? 50 kilo, maksudnya 20 kilo tambahan itu dia jadi barang gadaian. Maksudnya masa jual nanti kita kira semua sekali adalah barang gadaian. Kita bukan kira okey jual, kita kira harga 30 kilo je, 20 kilo tak kira. Tak, dia kira semua sekali. Faham? Pokok ni kita kira buat anggaran waktu dia kecil punya nilai, bukan waktu sekarang ni. Tak, dia kira semua sekali. Okey, seterusnya. Kalau dia gadaikan binatang bunting dan sampai waktu kena bayar tak mampu nak bayar, macam mana? Anak lemput, maka akan dijual. Bi'at kazalika. Seterusnya, kira anak tu diikut sekali. Dia beza anak yang dalam perut dengan anak yang sudah dilahirkan. Anak yang dalam perut, maka dia kira ikut sekali. Dia dikira seperti ziyadah muttasilah. Kemudian okey, sekarang ni masa dia gadai itu binatang tu bunting. Sekarang ni binatang sudah melahirkan, sampai waktu nak kena jual. Adakah jual ibu saja ataupun jual sekali dengan anak? Wa in waladatu bi'a ma'aha. Okey, dijual sekali. Maksudnya anak yang dalam kandungan
ketika akad gadai berlaku. Dia bukan anak yang baru datang, anak yang memang sudah ada dalam perut. Anak tu dikira gadai sekali. So bila jual sekali ya. Kemudian tapi kalau dia itu masa kita serah ataupun buat akad gadai, dia belum bunting. Masa jual tu baru bunting. Maksudnya bunting tu datang kemudian. Maka maka anak dalam perut itu tidak marhun. Wa in kana hamilan 'inda al-bai'i duna ar-rahni fal waladu laysa bi rahnin fil adhari. So apa jadi? Maka binatang tu tak boleh dijual. Khalas. Dia kena kira tak dijual. Seterusnya Masya-Allah. Jangan bahan ni. Jenayah pula. Pelbagai isu-isu. Jenayah ni sebenarnya dalam kes jenayah marhun ni tak adalah nak berlaku pada zaman kita ni. Marhun yang buat jenayah sudah tentu marhun tu orang. Faham? Hamba. Cuma fasal ini dah ada dalam kitab kita bahas sekarang. Walaupun tak ada sekarang, tapi dia akan ada kan. Maka ilmu tu paling kurang tahu. Jadi marhun bila buat jenayah, maksudnya hamba. Bila dia buat jenayah, dia akan ada surah hamba tu bunuh orang. Dia kena bunuh balik. Hamba tu telah curi, kena potong tangan. Itu semua mengakibatkan hilangnya gadaian. Kalau bunuh tu hilang terus lah. Kalau potong tangan, harga dia kurang. Faham? Baca faslun. Janal marhun. Marhun telah buat jenayah, bunuh orang contohnya. Maka sekarang ni pada hamba itu ada hak murtahin, ada hak majni alaih. Maksudnya majni alaih, dia ada hak untuk tuntut kisos. Maksudnya keluarga dia lah. Ataupun majni alaih ni dilikurkan, so dia boleh tuntut kisos. Dia telah potong tangan saya nak tangan dia dipotong. Ataupun keluarga lah, keluarga. Jadi nak utamakan hak murtahin. Kalau nak utamakan hak murtahin, kita tak kisah dia. Kalau kita nak utamakan hak majni alaih, kita kisah dia. So dalam surah ni nak utamakan siapa? Maka diutamakan majni alaih. Lianna haqqahu muta'ayyinun fi raqabah bi khilafi haqqil murtahin li ta'alluq bizima wa raqabah. Kemudian fa in iqtassa, maka kalaulah waris kepada majni alaih telah ambil qisas. Faham tak? Dia ambil kisah, matilah hamba tu. Atau dia kata kami tak nak ambil kisah, kami nak minta supaya dibayar diat. Untuk membayar diat bunuh bagi hamba ni, hamba tu mana ada duit. Ini kembali kepada isu yang kita pernah sebut ni. Cara membayar hutang bagi hamba ada dua cara. Satu ta'alluq zimmah, satu ta'alluq raqabah. Kes yang macam ni ta'alluq raqabah. Maksudnya bila ta'alluq raqabah, hamba tu akan dijual. Jual untuk dapatkan bayaran diat. So kisas bila dia tak maafkan, jual bila dia maafkan tapi dia menuntut diat. Maka dalam dua-dua surah itu batal. Kira tempat tu kosong dan terus kosong. Kemudian dia buat jenayah kat tuan dia, lalu dia kena kisas, khalas batalar rahim. Kemudian kalau dia dimaafkan, dia ada dua lah. Pergi kepada surah diat ni dua. Satu, dimaafkan, dia bunuh dengan sengaja, dimaafkan, maka bayar diat. Ataupun dia bunuh dengan tidak sengaja. Jadi surah tu tak ada kisas, dia hanya ada bayar diat. Lam yathbut ala sayyid. Dalam kes tuan, hamba bunuh tuan, kalau dia dimaafkan, faham? Ataupun dia membunuh secara khata', maka tidak sabit.
Tidak sabit apa? Tidak sabitlah tuntutan diat atas hamba itu. Tidak sabit. Maka fayabqa rahnan, kekallah hamba itu sebagai rahan. Faham tak? Nak sabit macam mana? Itu kan hamba tuan dia. Seterusnya, macam-macam surah dibawa. Macam mana pula kalau marhun itu dia bunuh, dia telah membunuh marhun, maksudnya hamba yang sedang digadai, milik tuan dia juga, yang diletakkan pada orang lain. Faham? Tuan dia berhutang. Hutang dengan A, dia gadai hamba A. Hutang dengan B, dia gadai hamba B. Jadi hamba A ni telah bunuh hamba B. Bila seseorang hamba dia dibunuh, siapa yang akan boleh menuntut kisah? Tuan dia. Tapi masalahnya yang bunuh B itu hamba dia juga. Faham? Hamba B yang sedang digadai dah tak ada, mati. Kemudian dia pula ambil kisah, dia pergi bunuh hamba A. Maka dalam surah ni batallah gadaian pada kedua-dua pihak. A pun dah tak ada gadaian, B pun dah tak ada gadaian. B sebab apa tak ada gadaian? Sebab telah mati. A sebab apa tak ada gadaian? Juga telah mati kerana telah dikisas. Batalar rahnan. Baca. Waqila yasiru rahnan. Tapi kalau contohnya dia kata dia tak nak ambil kisas, dia tak nak ambil kisas, ataupun dia memang pembunuhan itu berlaku secara khata'an. Jadi bila dia tak nak ambil kisas, maka kena bayar dam. Kena bayar apa? Kena bayar dia punya diat. Maka diat itu ta'allaqa bihi haqqu murtahinil qatil. Fayuba'u wa thamanuhu rahn. Maksudnya hamba A itu dijual, hasil jualan itu dijadikan gadaian untuk murtahin B. Faham? Wakilah. Ada satu pendapat kata tak perlu jual. Bila berlaku keadaan yang mana tak ada kisos berlaku, automatik hamba A itu dia menjadi gadaian kepada murtahin B, dan automatik murtahin A tak ada marhun. Seterusnya, ya. Tapi macam mana pula kalau hamba A yang telah membunuh B, dua-dua itu digadai kepada orang yang sama? Tadi orang lain kan? Orang yang sama. Apa akan berlaku? Naqasatil wathiqah. Maksudnya orang itu punya wasiqah, backup kepada hutang dia jadi kurang lah. Asalnya backup kepada hutang dia dua orang hamba. Bila seorang dah mati tinggal satu, maka dia punya backup tu telah berkurangan menjadi satu sahaja. Itu maksud naqasatil wathiqah. Kemudian ataupun murtahin ni orang yang sama, tapi dua orang hamba itu digadai pada hutang yang berbeza. Hamba A yang membunuh itu digadaikan hutang bulan 1. Hamba B yang digadai hutang bulan 10. Yang kena bunuh hutang bulan 10 punya hamba. Jadi adakah kita kata maka hamba yang A ni dia telah berpindah menjadi gadaian untuk hutang bulan 10. Faham? Itu panggil naqa, pindah. Pindah ke ataupun dia kekal? Wa fi naqlil wathiqati gharadun. Kalau memindahkan dia kepada hutang bulan 10 tu ada gharad tertentu yang munasabah, maka hamba A yang asalnya untuk hutang bulan 1 dia berpindah menjadi gadaian untuk hutang bulan 10. Dengan syarat apa? Dengan syarat ada gharad. Jadi macam mana dipindahkan? Kita jualkan hamba itu,
dan dia punya saman dia itu akan qaim maqam oleh siapa? Oleh murtahin, maka batal. Contohnya barang yang sedang digadai itu kena banjir, rosak. Jadi tak boleh pula murtahin kata okey, kalau macam tu saya nak kamu ganti benda lain lah. Tak boleh. Faham? Bas. Dikira hutang itu tidak ada gadai. Dia tak boleh nak buat sekarang. Kalau dia kata dia tak boleh, okey kalau macam tu kita buat akad baru untuk letak gadaian baru. Tak boleh. Faham tak? Kemudian tak boleh tanpa persetujuan daripada rahim. Faham tak? Wa yanfaku sekarang ni barang yang sedang digadai dia kekal terikat dengan gadaian. Apa maksud dia terikat? Rahim tak boleh tasarruf yang menghilangkan milik kan, tak boleh jual, tak boleh hibah, tak boleh wakaf. Bilakah ikatan barang itu dengan gadaian itu akan terlerai? Bila? Tak apalah. Tak perlulah, ambil lah kamu punya ni, nampak macam susah sangat. Nak guna pula motor ni, ambil. Pulang pada dia. Itu hak dia. Kan kita dah sebut dah. Rahan ni akad dia adalah lazim min tarfin wahid wa jaiz min tarfin akhar. Dia adalah lazim daripada pihak rahim. Rahim tak boleh cancelkan. Dia tak boleh kata saya tak jadi, tak boleh. Yang boleh cancelkan adalah murtahin sahaja. So murtahin cancelkan. Khalas. Yang pertama. Yang kedua, cara dia nak boleh ambil hak dia balik pada gadaian itu dengan hutang itu settle. Hutang itu langsai. Hutang langsai berlaku dengan cara apa? Cuba tengok dalam syarah. Pertama, qada. Dia tunaikan hutang. Hutang dah habis. Maka automatik murtahin wajib menyerahkan marhun kepada rahim. Ataupun ibra'. Ibra' tu maksudnya murtahin halalkan. Mereka kata tak perlu bayar. Jadi bila murtahin halalkan dan dia halal penuh, bukan halal separuh. Kalau dia halal penuh, maka maknanya hutang dah tak ada. Bila hutang dah tak ada sebab untuk murtahin pegang lagi barang tersebut. Ataupun hawalah. Faham? Hawalah. Hawalah ni maksudnya B berhutang dengan A. Maka B telah buat akad dengan A, hutang saya kepada kamu ni saya transfer kepada C. C ada hutang dengan saya. So C akan bayar kepada kamu A. Dan A setuju, akad hawalah dibuat. So bila A setuju, maka dia akan jadi apa? B sudah dikira tak ada hutang dengan A, walaupun C belum bayar. Faham? So bila B dah tak ada hutang dengan A, maka tak ada sebab B atau A nak pegang barang B. Kemudian fa'in ikatan marhun dengan rahan ni, dia punya ikatan dia selagi hutang belum lunas walaupun RM1, ada baki lagi, maka selagi itu dia masih berstatus marhun, tak boleh tasarruf walaupun RM1. Fa in baqiya syai'un minhu ay min ad-dain lam yanfakka syai'un. Dia bukan macam oleh kerana dia dah bayar 90% hutang, maka 90% daripada barang itu sudah boleh ditasarruf, tak. Faham tak? Selagi belum bayar walaupun RM1, semua barang itu tak boleh tasarruf. Semua. Dia bukan kalau dia bayar 50%, 50% kira dah settle, 50 lagi masih marhun, tak. Dia bukan macam tu. Dia terikat keseluruhan. Itu dipanggil ikatan rahan. Kemudian dia bawa satu contoh. Dia gadai, dia ada hutang. Dia ada buat dua hutang. Hutang pertama, dia gadai 50% pegangan dia pada hamba tu. Hutang yang satu lagi, dia gadai 50 yang baki. Contoh. Lalu dia telah settlekan salah satu daripada hutang tu. Hutang yang mana? Hutang nombor 1 ke hutang nombor 2? Hutang nombor 2 contohnya. Maka 50% yang kedua hamba itu telah apa? Telah infikak. Tapi 50% yang ni belum lagi. Dia boleh pecah-pecah macam tu. Fabari'a min ahadima. Maka infaka qistuhu. Walau rahanahu bidainin.
Dua orang rakan kongsi, berkongsi satu barang. Seorang punya pemilikan 50-50. Jadi mereka telah buat hutang. Faham? Satu hutang. Maknanya macam syarikat lah, harta syarikat. Jadi hutang tu walaupun satu je transaksi, tapi oleh kerana barang ini syarikat punya dan yang buat hutang tu kira dua orang. Faham? Maka salah satu pihak telah bayar dia punya bahagian. Macam hutang dia 10,000, dia dah bayar 5,000. Maka pegangan dia pada hamba itu 50% sudah apa? Infikak. Yang kawan dia, syarik dia belum lagi. Itu maksud dia. Dia boleh macam ta'addudus safaqah juga. Oleh kerana yang berhutang tu dua orang, kita kira asing. Kita kira kalau dia dah selesaikan dia punya, maka yang bahagian dia telah apa? Telah selesai, bahagian kawan dia masih berbaki. Dia boleh satu barang kita gadai kepada dua orang murtahin. Boleh tak? Boleh tak, Ziad? Satu barang murtahinnya dua orang. Boleh? Boleh ke? Bukan tak boleh sebelum ni masalah. Satu hutang ada dua barang gadaian, boleh tak? Boleh. Satu barang dia menjadi marhun kepada dua orang murtahin. Dia dah gadai hamba ni untuk hutang A, lepas tu digadai hamba yang sama untuk dengan B pula. Boleh? Tak boleh kan? Dia tak boleh bertindan, faham? Dia tak boleh bertindan. Tapi dia boleh, kita buat macam ni. Kita gadaikan 50% hamba ini kepada A, sebab kita hutang dengan A. Kemudian kita gadai hamba yang sama kepada B pula. Tapi sebenarnya dia tak berlaku bertindan. Sebab dengan A 50% yang ni, dengan B 50% yang satu lagi. So sebenarnya dia tidak ada double. Betul tak? Dia tak ada double. Sebab dia punya mahal rahan itu adalah berbeza. Yang dengan A ni mahal rahannya 50% pertama, yang dengan B 50% yang kedua. So dia tidak berlaku pertindanan. So tidak berlaku pertindanan, maka tak ada masalah. Sebab dia tak akan ada clash nanti semasa tuntutan jualan kan. Sebab masa jual nanti jual 5% je, 5% lagi tak dijual, sebab itu hak orang lain. Jadi tak bangkitlah isu pertindanan tadi. Khalas. Fasal yang seterusnya berkaitan dengan balah. Biasalah dalam bab baik ni, di hujung dia akan bawa kalau berlaku balah, perselisihan, yang ni dakwa macam ni, yang ni dakwa macam ni. So qadhi lah kena tahu ilmu ni, macam mana dia nak selesaikan. Yang ni dakwa dah pulang kan, yang ni belum pulang, yang ni kata begini dan seumpamanya. Dan yang terakhir, dia ada bawa isu hutang, kaitan hutang dengan harta pusaka. Pelik sikit dibawa dalam bab gadaian. Kenapa cerita hutang dan harta pusaka dibawa dalam bab gadaian? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka